Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa natubu ilayhi wa natawakkalu alayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita wa sallamta wa barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'd. Ummu Aisyah, Ummu Izzuddin, the angry old kid says, Rahim Aziz, dan semua para penonton, para tamu yang dirahmati dan dikasihi Allah sekalian. Sebelum pergi dengan lebih jauh, saya suka untuk mengulangi topik perbincangan asas kita tentang surah Al-Isra. Surah ini merupakan surah yang diturunkan oleh Allah sebelum Nabi berhijrah ke Madinah. Namanya surah Makkiyah. Dia dalam kategori surah Makkiyah. Dia terdiri pada 111 ayat. Dinamakan dengan Al-Isra yang berarti memperjalankan di malam hari, iaitu berhubung peristiwa Isra' Mi'raj Nabi dari Masjid Haram di Mekah ke Masjid Aqsa di Baitul Maqdis, dicantumkan dalam ayat pertama di surah ini, dan cerita tentang mengandungi isyarat bahawa Nabi SAW serta umatnya kemudian hari akan mencapai martabat yang tinggi dan akan menjadi umat yang besar. Surah ini dinamakan juga dengan nama Bani Israel, artinya keturunan Israel, berhubung dengan permulaan surah ini iaitu pada ayat kedua sampai ayat ke-8, dan kemudian pada akhir ayat ini iaitu pada ayat 11 hingga 104. Kemudian Allah menyebutkan juga tentang Bani Israel yang telah menjadi bangsa yang kuat lagi besar, lalu bangsa itu menjadi terhina kerana dia menyimpang, meninggalkan arahan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi dihubungkan peristiwa Isra' ni dengan Bani Israel pada surah ini memberikan peringatan kepada kita tentang umat Islam bahawa keruntuhan sebagaimana berlaku pada Bani Israel boleh berlaku kepada kita andai kita meninggalkan perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Inilah mesej yang dibawakan oleh Allah dalam surah Al-Isra'. Ipoh hujan lebat dia, Juliana, Puan Juliana. Ya, mudah-mudahan dengar suara saya. Dia tak dengar juga. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Ya. Jadi masih tak dengar ke? Jelas jadi baru. Baik. Okey, clear. Rusdi Ismail. Jadi oleh kerana permintaan untuk saya mengulangi balik kuliah pagi tadi tak berapa jelas, mungkin suara saya pun seram-seram sejuk pagi tadi. Jadi kita akan ulang semula ayat-ayat yang telah dibentangkan ni tuan pada pagi tadi. Jadi kalau kita lihat pokok perbincangan surah Al-Isra' ni adalah pertama keimanan, iaitu Allah tidak memiliki anak, baik sama ada berupa manusia atau malaikat. Allah yang beri rezeki kepada manusia, Allah lah yang beri nama-nama yang mulia. Jadi Al-Quran merupakan wahyu daripada Allah, memberikan petunjuk, dan dia merupakan penawar rahmat bagi orang-orang beriman. Kita akan lihat sentuhan ini pada ayat-ayat daripada surah Isra' bahagian penghujung nanti. Dalam surah Isra' juga mengandungi hukum-hukum, iaitu larangan-larangan Allah tentang membunuh manusia, larangan berzina, larangan mempergunakan harta anak yatim kecuali dengan cara yang dibenarkan, larangan mengikut-ngikut tanpa pengkajian dan menggunakan akal fikiran, dan kemudian kewajipan mentaati ibu ayah. Kemudian perintah Allah untuk memenuhi janji dan menyempurnakan timbangan kalau kita berniaga, kemudian melakukan salat 5 waktu dan sebagainya. Dan kisah yang dibawakan oleh Allah dalam surah Al-Isra' ni adalah kisah tentang Isra' Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan beberapa perkara berkaitan dengan Bani Israel. Selain daripada itu, dalam surah Isra' juga mempertanggungjawabkan kepada manusia terhadap amal perbuatan masing-masing, beberapa faktor yang menyebabkan pembangunan dan kehancuran satu umat, petunjuk-petunjuk tentang pergaulan dengan orang tua, jiran tetangga, masyarakat. Dan kemudian dalam ayat surah Al-Isra' juga menunjukkan kemuliaan manusia sebagai makhluk yang diberi taklif oleh Allah SWT, walau bagaimanapun manusia ni bersifat dengan sifat ingkar. Jadi demikianlah inti kepada surah Al-Isra'. Ini kalau kita pergi tafsir ayat kepada ayat, ada golongan yang suka untuk tafsir dipanggil tafsir maudhu'i. Tafsir maudhu'i ni berarti tafsiran ayat-ayat Al-Quran dalam topik-topik tertentu. Kalau cerita tentang orang perempuan je. Kalau cerita tentang muamalat saja, itu dipanggil tafsir maudhu'i. Berbeza daripada tafsir ayat ke ayat, tuan-tuan dimuliakan Allah sekalian. Jadi tafsir ayat ke ayat ini kadang-kadang kita lihat terputus daripada perkara yang asas yang dibincangkan. Kerana sifat Al-Quran ini macam modular, tuan-tuan dimuliakan Allah sekalian. Di mana saja kita baca, kita akan dapat manfaat. Lainlah kalau pendekatan yang kita pilih iaitu tafsir maudhu'i. Kalau saya umpamakan seperti digambarkan oleh para mufassirin, tafsir maudhu'i dengan tafsir ayat ke ayat, surah ke surah, berbeza daripada tafsir maudhu'i. Tafsir maudhu'i ni kalau dah disiapkan untuk kita mengkaji pada topik kali ini, bincang tentang isu perkahwinan saja, maka kita akan ekstrak daripada ayat Al-Quran surah-surah berbeza tentang isu-isu kerukunan rumah tangga dan sebagainya. Kalau kita cerita tentang jenayat, kita bawa ayat-ayat daripada surah, daripada berbeza Al-Ma'idah,
kita bawa daripada surah Al-Furqan, kita bawa daripada contohnya surah An-Nur, maka kita bawakan dalam satu perspektif. Jadi tafsiran yang kita pilih pada kali ini tafsir macam ayat ke ayat, bukannya tafsir maudhu'i. Walau bagaimanapun bila sampai ke satu topik yang mungkin kita highlightkan, saya akan bincang kepada tuan-tuan. Beza tafsir maudhu'i dengan tafsir ayat kepada ayat ni tuan-tuan adalah seperti contohnya kalaulah kita pergi hadir ke jamuan makan contohnya. Makanan dihidangkan tu aneka pilihan, ada berbagai-bagai. Kalau kita tak pandai nak pilih, mungkin nanti kita makan contohnya masak lemak, liu pula petang-petang, meleleh pula air liu tuan ya. Kita makan contohnya makan nasi biryani dengan sayur campur pula, mungkin tak berapa kena. Mungkin kita makan ikan, tiba-tiba campur pula dengan benda yang tak sepatutnya, mungkin kita campur dengan kuah sate pula ke. Jadi ketidakmahiran kita untuk mengambil hidangan yang lazat itu akan mengakibatkan kita tidak dapat memahami konteks awal perbincangannya. Tapi berbeza daripada tafsir maudhu'i, kalau kita lihat telah dikhususkan, ni sate je, ni ruang sate, jangan campur benda lain. Ni ruang bakso saja, ni ruang soto saja, tak boleh campur dengan benda lain. Jadi kita dapat melihat dalam perspektif yang lebih jelas. Kedua-duanya ada kelebihan, tuan-tuan dimuliakan Allah sekalian ya. Jadi saya akan bawa pada tuan-tuan ayat 9, 10, 11 sekali lagi, itu firman Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير وكان الإنسان عجولا. Jadi sesungguhnya Al-Quran ini memberi petunjuk kepada jalan yang lebih lurus dan memberi kabar gembira kepada orang mukmin yang mengerjakan amal saleh bahawa bagi mereka ada pahala yang besar. Dan sesungguhnya orang-orang yang tidak beriman kepada hari akhirat kami sediakan bagi mereka azab yang pedih. Dan manusia berdoa untuk kejahatan sebagaimana dia berdoa untuk kebaikan, dan adalah manusia bersifat tergesa-gesa. Jadi dalam ayat ke-9 ni Allah SWT memberikan pujian. Tuan boleh lihat dalam tafsir Ibn Katsir sebagai contohnya. Ya, tafsir Ibn Katsir pada jilid yang kelima muka surat 299. Kenapa ada yang tak dengar tuan-tuan? Tak ada suara, yang lain dengar. Saya dah pasang mic elok ni, dan saya harap mungkin boleh di-adjustkan pada telefon masing-masing. Masih tak ada suara Saadah ya. Jadi yang lain dapat dengar, cuba Saadah tengok balik semula, mungkin telefon tu tak masuk betul, line dia ke apa ke. Ya. Jadi Allah menguji kitabnya yang mulia yang diturunkan kepada Rasulnya Muhammad SAW, dan kitab itu adalah Al-Quran, kitab yang beri petunjuk ke jalan lurus dan jelas, beri khabar gembira kepada orang beriman mengerjakan amal saleh dengan ketapannya bagi mereka pahala yang besar di hari kiamat nanti. Dan sebaliknya orang yang tidak beriman kepada kehidupan akhirat, Al-Quran memberi peringatan kepada mereka bahawa mereka akan dapat siksaan yang pedih pada hari kiamat nanti. Sebagaimana firman Allah SWT surah Ali Imran ayat ke-21, fabashshirhum bi'adzabin alim. Maka berilah berita gembira kepada mereka bahawa akan menerima seksa yang pedih. Kemudian Allah menceritakan ayat ke-11, Allah menggambarkan ketergesaan umat manusia dan doanya yang buruk berupa kematian, kebinasaan, kehancuran, laknat dan sebagainya yang mereka panjatkan pada beberapa kesempatan terhadap diri mereka sendiri, anak, harta kekayaan ataupun diri mereka sendiri. Kerana jika seandainya Allah mengkabulkan, nescaya akan binasa mereka kerana doa mereka sendiri ke atas diri mereka. Sebagaimana difirmankan oleh Allah, walau yu'ajjilullahu lin-nasi syarra isti'jalahum, kalaulah Allah menyegerakan segala kejahatan bagi manusia dalam surah Yunus ayat ke-11, maka tentulah akan tertimpa atas mereka apa yang mereka doakan kehancuran itu. Begitu juga ditafsirkan oleh Ibn Abbas, Mujahid dan Qatadah bahawa yang membawa anak cucu Adam kepada yang demikian kerana ketergesaan mereka. Kerana Allah firman, wa kana insanu ajula, manusia itu bersifat dengan segala sifat tergesa-gesa. Muslimin muslimat yang dimuliakan Allah sekalian, jelas suara dari Pening, alhamdulillah. Johor pun clear. Aisyah Faizal, Halimah Arsyad, Simak Ajari, terima kasih. Line clear, terima kasih. Jadi tuan-tuan dimuliakan Allah sekalian, dalam ayat ini Allah memberikan gambaran bahawa Quran menjadi panduan kepada setiap kita. Kalau kita berkeluarga sebagai contohnya, bila mengalami kesulitan apa-apa dalam hubungan kekeluargaan, kita rujuk kepada Quran. Allah suruh kita sebagai pemimpin di kalangan suami-suami ini
supaya mengamalkan ayat. Allah firman contohnya surat Talaq. Ayat pertama, la tukhrijuhunna min buyutihinna wa la yakhrujna. Kalau kamu marah sekalipun kepada isteri kamu itu, janganlah kamu halau dia keluar daripada rumah mereka. Kerana bila seseorang lelaki berkahwin dengan seorang perempuan, sungguhnya mereka telah pun membuat satu perikatan, satu perhubungan, satu agreement yang dipanggil sebagai misakan ghalidha. Misakan ghalidha maknanya satu perjanjian yang kuat yang tidak boleh dileraikan dengan sewenang-wenangnya. Maka kalau berlaku apa-apa pertindihan, perselisihan, janganlah sampai si lelaki itu keluarkan isteri dari rumah. Kerana apa? Allah jelaskan pula dalam ayat lain, surah Nisa contohnya. Ar-rijalu qawwamuna 'ala an-nisa'i bima faddallahu ba'dahum 'ala ba'dhin wa bima anfaqu min amwalihim. Lelaki itu adalah pemimpin kepada perempuan dengan kelebihan-kelebihan yang Allah berikan kepada mereka dan apa yang mereka infakkan daripada harta-harta mereka. Kerana bila nak berkahwin, lazimnya suamilah yang keluarkan wang. Kalau anak sekolah, suamilah yang keluarkan wang. Itu undang-undang kebiasaan, normanya. Kalau selain daripada itu, dalam kes-kes tertentu yang terpencil, mungkin isteri pun bantu suami dengan ihsan namanya. Jadi dalam Quran ini menyatakan semua jalan keluar, solusi kepada masalah-masalah yang kita alami. Bila tiba bulan puasa sebagai contohnya, kita mengamalkan kaedah pemakanan, menjaga kesihatan. Quran pun menunjukkan kepada kita bagaimana nak jadi orang sihat. Maka dalam surah Al-A'raf ayat 31 sebagai contohnya, Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitanirrajim. Wa kulu washrabu wa la tusrifu innallaha la yuhibbul musrifin. Allah ingat kita, innahu la yuhibbul musrifin. Kalau makan jangan makan, minum jangan membazir, kerana innahu la yuhibbul musrifin. Allah tidak suka kepada orang yang melakukan israf, orang yang membazir. Membazir dimaksudkan itu makan berlebihan sehingga menyebabkan anggota badan kita tak boleh nak menampung lagi. Dalam Islam mengajar kita makan 1/3, minum 1/3, udara 1/3, tambahan pula pada penghujung Ramadan macam ni. Lagilah Nabi kita SAW mengamalkan wisal. Wisal ni kalau dalam konteks kita adalah menyedikitkan makan, mengurangkan makan. Nabi tidak makan langsung sampai ke sahur, tapi Nabi tidak mengenalkan para sahabat mengikuti baginda SAW. Lastu kahayatikum inama ana ut'am at'amani rabbi wasaqani. Aku tidak sama macam kamu, aku diberi makan oleh Tuhanku dan diminum olehnya. Maka janganlah kita ikut Nabi dalam bab wisal, iaitu tidak berbuka langsung, membawa kepada berpuasa pada hari esoknya. Jadi nak ceritakan kepada kita dalam Quran penuh dengan panduan. Quran yang disifatkan Allah ni memiliki sifat aqwam. Aqwam ni maknanya aslah. Aslah ni berarti yang paling baik, yang paling tepat. Ya, kalau kita perhatikan, kita beli kenderaan sebagai contohnya, maka kita tengok manual kenderaan ni kalau berlaku apa-apa masalah. Minyaknya berapa nak isi, beratnya berapa, tayarnya kena pakai saiz apa, lampunya macam mana. Kita kena cek, kena baca manual yang dibekalkan. Maka kita manusia dihantar ke muka bumi ini, manual kita adalah Al-Quran Al-Karim. Maka begitu pentingnya seseorang merujuk kepada manual yang dibekalkan untuk kenderaan tadi supaya tak tersilap. Maka demikian juga dalam kehidupan pada hari ini, kita kena rujuk kepada Quran supaya perjalanan kita melalui jalan aqwam. Aqwam ni berarti aslah, jalan yang terbaik. Kalau ada yang baik, ada yang terbaik. So kita pilih yang terbaik, yang lebih baik. Kalau bab keuangan, kita pilih yang paling banyak, bukan? Maka begitu juga dalam konteks amalan kehidupan, kita ambil yang terbaik, iaitu ambil daripada Al-Quran Karim. Tuan-tuan yang mulia Allah sekalian, dalam frasa kedua daripada ayat ini, Allah menyatakan wa yubashshirul mu'minina alladhina ya'maluna as-salihati anna lahum ajran kabira. Dan Quran ini memberikan berita gembira kepada orang beriman yang beramal saleh, bagi mereka ganjaran yang besar. Contoh yang saya kemukakan pagi tadi, dalam kehidupan ni sebagai contohnya, ada seorang dia bekerja, gajinya sedikit sangat, 700 saja gajinya sebulan. Anaknya 12 orang. Hidupnya dihimpit kepayahan, kesusahan. Tuan-tuan, tiba-tiba seorang daripada pakciknya, dia lah satu pewaris tunggal. Pakciknya meninggal dunia. Pakciknya tidak ada anak. Maka yang layak mewarisi harta pakciknya lah dia. Pakciknya seorang jutawan, memiliki wang sebanyak 100 juta. Jadi wang itu akan melimpah kepadanya, for sure, kerana dalam faraid dia saja yang layak untuk terima, tak ada orang lain. Maka si miskin yang dapat pendapatan RM700 sebulan ini hatinya lapang, senang. Dia bukan suka mati pakciknya, tidak, tapi hak itu telah sampai kepadanya, tumpah kepadanya. Maka dia pun pergilah tengok orang pakai kereta mewah, hebat, cantik. Dalam hatinya terfikir, nanti kalau aku dapat wang ini yang halal untukku, aku nak beli kereta lebih baik daripada kereta ini. Contohnya, dia pergi ziarah kawan, masuk rumah housewarming, rumah baru, rumah baru, pergi tengok rumah cantik, indah,
perabotnya, maka dia terfikir dalam hati, cantiknya rumah ini, tapi aku dengan wang 100 juta yang akan aku dapat lagi tempoh setahun lebih, 2 tahun itu, aku akan mampu beli rumah lebih hebat daripada rumah ini. Maka orang beriman, tuan-tuan, kalkulator akhiratnya akan membantu dia untuk justify semua benda yang dia buat. Walaupun dia tak dapat sekarang, dia pasti dapat satu masa nanti. Inilah contoh yang mudah untuk kita faham dalam konteks busyra yang Quran beri kepada orang-orang beriman yang hatinya hidup. Bila Allah menyentuh tentang perkara-perkara bersifat akhirat itu, kalkulator akhiratnya berfikir, tak apa, aku tak dapat sekarang, tak apa, tapi aku akan dapat juga akhirnya, dengan syarat aku mematuhi perintah-perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Aku ikut segala arahannya. Kalau dalam konteks pewarisan harta tadi oleh si miskin ini daripada harta pakciknya yang mati itu, ammuhu, pakciknya mati, pakcik sebelah yang mati itu yang akan melimpah harta pergi kepadanya, maka tentulah dia gembira, dia seronok, dia melihat, dia yakin benda itu mampu dimiliki kesemuanya nanti. Jadi demikian juga dalam konteks akhirat, kalau dibandingkan tidak layaklah akhirat disamakan dengan dunia. Tapi kalau kita nak bagi faham dalam bentuk seperti ini, format seperti ini untuk orang mudah faham, maka apa yang dijanjikan oleh Allah itu bukan perkara sia-sia, bukan perkara dongeng. Si mukmin meyakini apa yang dijanjikan Allah itu akan membantu dia untuk menyelesaikan banyak keperluan-keperluan hidupnya. Jadi tuan-tuan hati dan dikasih sekalian, kemudian Allah ingatkan, wa annal ladzina la yu'minuna bil akhirati a'tadna lahum 'adzaban alima, dan orang yang tidak beriman pada hari akhirat, maka mereka akan melanggar segala sistem yang Allah letakkan, dan mereka tidak akan beriman kepada adanya hari akhirat nanti, maka orang ni tidak akan istiqamah di atas jalan yang betul. Si mukmin bila meyakini janji Allah itu, dia akan buat segala-galanya, segala prosedur. Ibaratnya orang yang kematian pakcik tadi yang layak untuk dapat claim harta pusaka 1 juta nilainya itu, dia akan buat segala. Isi borang pun dia buat, jumpa dengan lawyer pun dia buat, walaupun susah, pergi ambil cuti waktu bekerja pun dia buat, segala-galanya dia kena buat. Menguruskan jenazah pakcik dia dengan penuh kesungguhan dia buat, kerana dia buat dengan perasaan bahawa ini hak aku untuk aku dapat. Jadi apa salah kalau aku spend masa sikit, aku spend tenaga sikit untuk buat benda-benda seperti ini. Dia berbudi bahasa kepada orang. Jadi tuan-tuan dimuliakan Allah sekalian, begitu juga si mukmin, bila dia melihat janji Allah itu satu kebenaran, semua perkara yang dilakukan di dunia ini menjadi mudah baginya. Apa dia? Qiyamul lail mudah baginya, baca Quran mudah baginya, buat baik kepada orang mudah baginya, kerana dia melihat kepada satu target yang lebih besar. Ibaratnya dalam bab keduniaan yang kita bandingkan tadi, seorang yang akan mewarisi harta 100 juta milik pakciknya yang mati yang tidak mempunyai warasah, maka demikian juga si mukmin. Itu sebab Allah sentiasa menyebutkan dalam Quran, ulaika humul warithun alladzina yarithuna al-firdausa hum fiha khalidun, mereka akan mewarisi syurga yang Allah janjikan di akhirat nanti. Ya, manakala si kafir ini dia tidak beriman, daripada awal memang dia tak percaya. Jadi for what? Apa asal dia nak kena bekerja? Dia tidak yakin, daripada asas sekali akidahnya goyang. Bila akidahnya goyang, dia tidak menerima apa-apa yang diceritakan oleh Allah itu kepadanya, ibarat cerita dongengan yang tidak perlu untuk diuruskan, tak perlu untuk diambil peduli. Kalaulah dalam bab keduniaan tadi, seorang dapat cek sebanyak 100 juta ringgit, cek, dia pun tak tahu nilai cek itu, dikoyakkan cek itu. Sepatutnya dia kena sabar, dia kena pergi ke bank, dia kena buat, mungkin kena buat persudah sumpah, mungkin dia kena itu, kena nilai yang ada pada cek tersebut. Tapi bagi si kafir yang memang tidak beriman langsung adanya cek itu, tak beriman langsung kepada janji ada cek apa ni, penipuan, scammer, dia kata, maka dia buang. Ya, maka ini bandingan untuk mudah faham, tuan-tuan dimuliakan Allah sekalian. Kemudian Allah menyatakan pada ayat 11, wa yad'u al-insanu bi syarri du'aahu bil khair wa kana al-insanu ajula. Manusia ni kerap berdoa perkara-perkara keburukan, sebagaimana juga dia berdoa untuk dapat kebaikan. Kerana manusia itu sifatnya ajula. Ajula ni maknanya tergesa-gesa. Dalam Quran kita akan melihat Allah SWT memberikan penarafan kepada manusia itu dengan beberapa kriteria, beberapa sifat. Dia package. Ada kebaikan, ada keburukan. Maka janganlah keburukan itu melampaui kebaikan. Dalam Islam ini, kata para ulama, contohnya Al-Imam Az-Zahabi menyatakan bab fiqah, dalam bab hadis fiqah ni maksudnya, fiqah ni dipercayai, thaqafta fiqatun fahuwa fiqatun. Orang fiqah ni makna diambil daripadanya hadis-hadisnya. Selain daripada lawan daripada fiqatun ni, orang ni kadzabun, contohnya pendusta, pembohong, orang yang tidak dipercayai, ghairu mawthuq. Tuan-tuan ni boleh kau sekalian,
Manusia ni dia ada sifat yang dipanggil dalam Quran satu ajul. Wa kana insanu ajula, macam ayat ini. Lagi manusia khuliqal insanu dha'ifa, manusia itu lemah. Lagi innal insana khuliqa halu'a. Jadi kemudian manusia juga bersifat dengan nasiya, pelupa. Ya, ini sifat-sifat manusia. Jadi kalau kita perhatikan, kenapakah Allah mentarkibkan, Allah installkan, Allah build-inkan karakter sifat-sifat kelemahan ni ada dalam diri manusia? Kenapa, tuan-tuan, soalannya? Jawapannya kerana dengan sifat-sifat seperti itulah manusia akan minta tolong kepada Tuhannya. Contoh ya, anak itu dia nak belajar, dia minta tolong pada ayah dia. Ayah yang bijak, ayah akan bagi kepada anak dia mengikut kepada kemampuan. Ayah tidak akan bagi sewenang-wenangnya. Kau minta nak beli sebuah kereta, ayah mampu belikan kereta BMW, ayah belikan kau kereta BMW. Maka budak ni tiba kat universiti, nanti dia berlagak dengan kereta, dia tak belajar. Mungkin dia akan kantoi, dia akan gagal. Maka saya ni berkata kepada dia, tak apalah nak engkau perlukan kereta, saya tahu susah jalan, nak dapat kenderaan transport paling susah semua, hujan dan sebagainya. Boleh engkau tumpangkan kawan-kawan kau, tak apa, ayah belikan kau sebuah kereta Myvi ni pun bagus, jadi keselamatan dia dan sebagainya. Maka si ayah yang bijak ini, kalau kita bandingkan dalam konteks ketuhanan, Allah SWT juga menjadikan pada manusia ada sifat kelemahan, supaya dengan kelemahan itu dia sedar dia ada Tuhan untuk minta tolong. Kenapa anak itu lari kepada ibunya waktu dikejar anjing? Innahu kana halu'a, anak itu takut, dia keributan, dia keluh kesah, dia takut anjing itu menyerangnya, maka dia lari bersembunyi pada ibunya atau bapanya. Maka begitu juga manusia, bila ditimpa satu kesukaran, dia ingat dia punya Tuhan untuk pengaduan, dia punya Tuhan untuk tempat meminta bantuan. Pantai Sabak sempat dengan kuliah sebentar, alhamdulillah. Ada dengar dah? Yang tadi tak dengar kuliah, ada dengar dah? Tuan-tuan nampak kalau seorang ayah yang tidak begitu bijak, mungkin dia dengan anak dia nak masuk universiti, berapa engkau perlukan setahun nak? 10,000. Atau apa tak, bagi engkau dengan duit kocek semua 9,500 kali dengan 12 bulan 6,000, campur dengan yuran universiti 10,000, 20,000 ayah bagi pada engkau tak payah jumpa ayah. Macam ni rugi lah, tuan-tuan. Kerana bagi seorang ayah menjadi nikmat untuk anaknya datang jumpa, updatekan kepada dia setiap waktu. Ayah, alhamdulillah ayah ni aku urusan peksa, hari tu ayah bayar tak sia-sia, tengok urusan saya flying colour saya, full marks for flat kat sini, contoh. Maka ayah ni pun gembira dapat update daripada anaknya. Macam mana sibuk pun saudagar ini si ayah ni, tapi dia tentu nak punya masa dengan anak. Maka demikianlah Allah menjadikan, tuan-tuan, pada manusia ini ada kelemahan-kelemahan. Dia ada kelemahan itu, dia kena datang jumpa dengan Allah selalu. Tak cukup 5 waktu sembahyang, ya tak cukup. Tambahan bulan Ramadan ini, lagi kita digalakkan untuk hadir selalu dalam pertemuan dengan Allah SWT, tahajudnya, qiyamul lailnya. Nabi SAW disebut pada hari-hari terakhir Ramadan, idza dakhala ala asyrul awakhir ahya lailahu wa aykaza ahlahu wa syadda mi'zarahu. Nabi bila tiba hari-hari terakhir Ramadan ini, Nabi akan bangunkan malamnya, kejutkan keluarganya. Sunnah Nabi dan para sahabat, bangun sembahyang dulu, kemudian agak-agak dah dekat pertengahan, ambillah peluang untuk kejut isteri dan juga anak-anaknya. Dirahmati Allah seorang lelaki yang kejut isterinya, seorang isteri yang kejut suaminya pada waktu-waktu mustajab doa macam tu. Maka balik kepada cerita kelemahan manusia ni, yang sifat wa khuliqal insanu dha'ifa. Manusia itu diciptakan agak lemah. Lemah berarti dia perlu kekuatan. Kekuatan pada siapa? Pada orang, tak pada Tuhannya. Manusia itu innal insana khuliqa halu'a, dia kelang kabut, dia takut, dia keributan, dia keluh kesah. Maka macam mana nak hilang keluh kesahnya itu? Allah bertemu dengan Allah SWT untuk menampal kekurangan-kekurangan yang ada. Dalam ayat ini pula, wakana insanu ajula, dia tergesa-gesa. Umpamanya dia bila minat seorang perempuan itu, maka dia akan berusaha sedaya upaya untuk mendapatkannya. Al-hubbu yu'mi wa yusim. Orang Arab kata, cinta itu menyebabkan orang jadi buta dan pekak. Apa saja orang cakap, dia tak peduli. Kerana nafsunya, syahwatnya yang dia nak kepada seseorang perempuan itu, maka lupakan segala pertimbangan-pertimbangan yang wajar dan waras. Itu juga nak berniaga. Masa sekarang mungkin ada yang kena buang kerja, ada yang tak cukup duit. Maka nak berniaga, kawan pun menunjukkan kepada dia figure tak akan berbohong, dia kata kat kita. Dia pun tunjuk pada kita, tengok perniagaan ni dia punya return dia, ini PNL dia. Kita boleh kalahkan percaya. Kita tak sempat nak mesyuarat dengan Allah, tak sempat dengan mesyuarat orang keliling kita yang menyayangi kita. Dalam hadis mengatakan, ma khaba man istasyara wala nadima man istakhara. Takkan kecewa orang yang mesyuarat dengan orang-orang baik, orang bijak, orang saleh kelilingnya, dan takkan hampa orang yang minta tolong kepada Allah, istikhara dalam apa yang dia nak buat. Tapi oleh kerana ketergesaan yang berlaku ini, menyebabkan seorang manusia mungkin melupakan kaedah-kaedah asas seperti itu yang akan membantu dia jangan tergesa-gesa supaya dapat buat keputusan yang lebih tepat.
Dalam kaedah fiqh berkata, man ista'jala bi syai'in qabla awanihi uqiba bi hirmani. Sesiapa yang tergesa-gesa nak buat satu perkara, lalu akhirnya dia melakukan perkara tersebut, maka dia langsung tak dapat apa-apa. Contohnya dalam kaedah fiqh mengatakan, seorang tu dia tak sabar-sabar nak mewarisi harta pusaka bapa dia, maka dibunuhnya bapa dia waktu tidur. Kalau benda itu sabit dalam mahkamah, maka dia diharamkan terus dia dapat pusaka. Dia nak cepat dapat pusaka, langsung tak dapat apa-apa. Jadi ini sifat yang ada pada manusia, tuan-tuan dan hati dan dikasihi sekalian. Jadi adanya Allah SWT di samping kita yang sentiasa mendengar apa yang kita minta adalah bertujuan untuk merawat perkara-perkara kelemahan ini. Bila menyebut tentang sifat dha'af, contohnya lemah manusia, dia kuat, badannya muscle penuh, tapi bila datang penyakit wabak tertentu, contohnya seperti wabak apa-apa berlaku, penyakit flu dan sebagainya, orang yang kuat macam mana pun akan kena juga. Menunjuk manusia itu lemah, dia pun takut juga, dia pun kena pakai mask juga, dia pun kena buat penjarakan sosial juga, kerana penyakit ini sangat hebat. Maka kena minta tolong pada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi manusia ini keluh kesah, dia mempunyai sifat keributan, sifat dia apa kita nak panggilnya, halak, nisyan, dha'af, dan juga ajalah. Ajalah ni makna tergesa-gesa. Maka tergesa-gesa yang kita umpamakan tadi, dia nak berkahwin, dikahwin saja, sedangkan tak cek latar belakang. Dia tengok orang tu datang bawa kereta mewah, terus diterima, cakap English pula macam orang putih, rupa-rupanya dia belajar kat luar negara, lu gagal, dia dibuang, ditamatkan beasiswa, balik hanya jadi driver. Tapi oleh kerana tergesa-gesa dan menerima apa yang ditawarkan itu, maka inilah akibatnya sifat manusia, tuan-tuan dimuliakan Allah sekalian. Maka berkata Dr. Ratib Nabulsi dalam perkara ini, فَهَذِهِ صِفَاتٌ وُجِدَتْ فِي إِنسَانٍ لِمَصْلَحَةِ إِيمَانِهِ وَسَعَادَتِهِ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ فَالْإِنسَانُ أَحْيَانًا يَدْعُو بِالشَّرِّ يُرِيدُ الدُّنْيا في الدنيا هلاكه ويريد المال وفي المال هلاكه ويريد يتزوج هذه المرأة قد يكون في زواجه منها شقاؤه ويريد أن يعمل عملا يدر عليه مبالغ طائلة وقد يكون هذا العمل شقاؤه. Ada manusia yang bila melihat satu perkara, dia membuang pertimbangan yang wajar kerana matlamatnya untuk dapat keduniaan. Dia lihat harta tu banyak, dia tak kisah mana sumbernya, dia pun harung. Tiba-tiba bila dia mengharungi, dia terlibat dengan benda-benda yang haram. Dia melihat perempuan itu cantik, dia nak berkahwin dengannya, dia menganggap dengan perkahwinan itu seperti disebut, saya bincang pagi tadi tentang Sufyan bin Uyainah sebagai contohnya. Ibn Uyainah bercerita tentang adik-adiknya berkahwin. Seorang daripada abangnya berkahwin dengan perempuan yang kaya dengan harapan kekayaan melimpah padanya. Tak jadi begitu. Akhirnya dia dibuang, dipinggirkan, diusir daripada keluarga dengan hina. Seorang daripada abangnya berkahwin dengan perempuan yang berkedudukan tinggi, dengan harapan kedudukan tinggi itu akan membantu menyelesaikan masalah keuangan, kedudukan, kebendaan dia. Tak jadi begitu. Akhirnya dia dibuang dan dihalau daripada keluarga dengan hina sekali. Yang seorang pula berkahwin dengan bangsawan dengan harapan dengan bangsawan itu membantunya, tak jadi begitu, jadi hina. Maka dalam hadis mengatakan, tunkahul mar'atu li arba'in limaliha wa li hasabiha wa li jamaliha wa li diniha fazfar bi zatid din taribat yadak. Kamu mengahwini seseorang itu sama ada lelaki pilih perempuan atau perempuan pilih lelaki, lihat 4 aspek ini. Pertama sekali, hartanya, kedudukan keluarganya, kecantikannya. Yang keempat, agama. Yang keempat, agama ni akan menyelamat dan jadikan semua ni datang dalam package. Tapi kalau seorang meletakkan kecantikan itu asas, mungkin kecantikan itu akan membinasakannya. Berapa banyak cerita yang kita dengar, yang kita faham, mungkin yang kita alami sendiri. Kerana kecantikan tak kekal, tuan-tuan dimuliakan Allah sekalian. Kekayaan, tapi kerana tak pandai menguruskannya, hancur. Maka kita pula tiba-tiba disabitkan dengan salah guna kuasa dan sebagainya dalam keluarga tersebut. Tak pasal-pasal pula kena tindakan. Pokok pangkalnya kena asas niat yang tidak betul, tuan-tuan. Maka dalam konteks kata Sufyan bin Uyainah, maka bila aku mendengar hadis Nabi, pilihlah agama, nanti agama akan melengkapkan yang lain. Aku pun beramal dengan hadis yang disampaikan oleh Razak San'ani itu, Ma'mar daripada Razak San'ani itu. Maka akhirnya aku mendapati kehidupanku aman, gembira, penuh dengan kebahagiaan, walaupun isteri aku tidaklah seperti perempuan-perempuan yang terlalu cantik, terlalu kaya, terlalu bangsawan. Tak, dia hanyalah wanita biasa yang sejuk mata memandang, tetapi mempunyai nilai agama yang kuat dalam diri sebagai pegangan. Maka itu yang akan membahagiakan kita sesuai dengan sabda Nabi SAW. Maka kadang-kadang seseorang itu terpengaruh, terpedaya dengan kecantikan, maka dia pun tergesa-gesa buat keputusan. Akhirnya hidupnya berada di ambang kemusnahan, tuan-tuan dimuliakan Allah sekalian. Inilah yang dimaksudkan manusia itu sifatnya
tergesa-gesa. Kan itu kita perhatikan bila Allah menyatakan dalam ayat ke-25 surah Yunus, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wallahu yad'u ila daris salami wa yahdi man yasha'u ila siratal mustaqim. Allah SWT lah yang mengajak kepada tempat yang selamat, daerah yang selamat, negara yang selamat, daris salam. Dan Allah lah yang memberi hidayah kepada siapa yang dikehendakinya untuk mengikuti jalan lurus. Dan lurus itu sesuai dengan aqwam sifat Quran ni tadi, tuan-tuan. Jadi kalau kita pegang Quran, hidup kita akan istiqamah. Itu sebab kaitan di antara ayat Quran ni, dia tak boleh diambil secara tajzi'ah. Tajzi'ah ni berarti kita ambil satu, kita abaikan lain. Afatu'minuna bi ba'dil kitab wa takfuruna bi ba'd. Ambil sikit dan kita kufuri yang lain. Yang mana yang menyeronokkan kita ambil. Menyeronokkan macam mana? Buat kahwin, ambil buat Quran. Tapi bila tiba buat malat, tak boleh, riba tak boleh ambil. Kan dia menyusahkan kita untuk bisnes. Rasuah kita tak boleh, kalau kita tak amalkan macam mana nanti kita nak berniaga. Maka kita akan ambil Quran yang kita suka dan kita abaikan yang kita tak suka. Ini tidak boleh jadi, tuan-tuan yang mulia Allah sekalian. Kamu ambil Quran, ambillah keseluruhan Quran. Walaupun orang lain mengatakan dalam hidup ni ada pilihan lain yang lebih baik. Kerana benda itu semua tidak akan kekal. La takunu imma'atan taqulun in ahsana an-nasu ahsanna wa in asa'u asa'na walakin wati'u anfusakum an tuhsinu idza ahsanu wa an tuhsinu idza asa'u. Kamu kena pegang kepada Quran, kena ikut kepada kebenaran walaupun orang mengatakan sebaliknya. Jangan jadi macam lalang. Lalang itu ke mana angin tiup, kita ikut. Maka orang kata yang itu betul, kamu ikut walaupun ia salah di sisi Allah. Orang kata yang tu salah walaupun ia betul di sisi Islam, tapi kamu menolaknya kerana orang kata salah. Kenapa? Dalam hidup ini kamu pegang kepada pandangan manusia. Imam Syafi'i berkata, ridhan nas ghayatun la tudrak. Ridhan nas ghayatun la tudrak. Impian manusia, cita-cita manusia, permintaan manusia itu satu benda yang tidak akan dapat dicapai. Kalau kamu kejar semua matlamat manusia, kau dengar semua kata-kata manusia, kau akan jadi gila. Maka dengarlah apa yang ada pada Quran. Jadi tuan-tuan rahmati dan dikasihkan, fala yang bagi an tuqbil ala syari kama law kana khairan wala yang bagi an tafrah bimalin arid yuwaffir laka sa'adat dunia. Kamu jangan ikut pandangan manusia walaupun manusia kata kat situ ada kebahagiaan, kekayaan, kemewahan. Quran mengatakan sebaliknya, ikut apa yang Quran kata. Kerana mati akan datang. Mana pergi harta kamu yang kamu kumpulkan, semua kamu akan tinggalkan, dinikmati orang. Mungkin yang sekarang kamu sibuk pakai bukan lagi milik kamu sebentar lagi. Maka cukuplah bila menyedari bicara orang beriman yang saya umpamakan seperti mana seorang yang mendapat tahu kematian pakciknya, ammihi, sedangkan tiada orang lain layak untuk klaim faraid yang banyak 100 juta itu hanya kita saja yang dapat. Kita pun akan bersabar untuk melalui proses demi mendapat harta yang halal bagi kita itu. Maka demikian juga dalam kehidupan orang beriman, kalkulator akhiratnya, GPS akhiratnya akan membantu supaya imannya subur. Kesuburan iman itu membantu walaupun dia susah, walaupun hidupnya tak sama macam lain, walaupun orang melakukan perkara-perkara yang menepati syahwat, dia tak dapat nak melakukannya. Kerana apa? Kerana dia beriman dengan tu akhirat itu dijanjikan oleh Allah mengatasi segala-galanya. Wa inna yawman 'inda rabbika ka'alfi sanatin mimma ta'udun. Satu hari susah di akhirat macam 1000 tahun kat dunia. Boleh tak orang itu hidup 1000 tahun? 1 tahun pun tidak mungkin. Berapa lama tuan-tuan kenal organisasi itu? Kata Ibn Khaldun, umur satu organisasi, syarikat, kekayaan, apa sahajalah, umurnya 100 tahun. Macam umur manusia. Allah memfitrahkan pada semua benda umurnya 100 tahun. Syarikat tu besar macam mana ke? Bank tu besar macam mana ke? Dia tidak akan lebih. Kalau ada lebih pun sikit-sikit saja kes. Jadi tuan-tuan, tak patut sangatlah tuan-tuan kita ni nak buat benda maksiat untuk hidup 100 tahun. Kalau dapat pun 1 tahun, menderita ke akhirat tu 1000 tahun. Macam mana tuan-tuan? La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Maka ayat ini bila kita baca, dia beri kepada kita busyra, beri kita harapan. Tak apa. Tuan kena buat begini tuan. Orang klaim itu, klaim ini, orang menganiaya tuan. Tak apa, bayar. Yang penting saya dengan manusia lepas. Ke akhirat besok tak ada tuntut menuntut. Tak ada saman menyaman ke akhirat. Saman kat dunia, macam mana susah pun jadi bankrupt. Kalau orang kesian kat kita ada kebab insolvency, itu masih boleh travel tuan-tuan. Ni orang bankrupt ini kan, pergi kat insolvency, buat muka 10 sen. Dia hutang berapa banyak tuan? 50,000. Bayarlah 5,000. Bolehlah bagi pasport travel. Orang baik tuan-tuan. Nak berniaga memang tak boleh berniaga. Nama dah masuk insolvency, suruh isteri berniaga. Maka turunkan perkaran pada isteri, pakai driver lagi walaupun bankrupt. Boleh kat dunia. Kita bukan cerita masalah salah apa lah. Mana kat dunia boleh lepas, tapi kat akhirat tak ada tuan-tuan, tak ada peluang untuk lepas tuan-tuan yang boleh. Saya pernah bentang kepada tuan-tuan isu tentang muflis akhirat.
maka kita mendidik anak-anak kita supaya pegang pada Islam dengan sebenar-benarnya. Nabi menyatakan adu 'alaiha bin nawajiz. Ikut sunnah Nabi dan sunnah para sahabat ni makna ikut Islam seperti mana engkau menggigit satu dalam gerahamu, tidak engkau lepaskan. Orang pukul engkau macam mana pun di dalam gerahamu, pegang dia. Maka itulah dia syiar, simbol kepada seseorang yang pegang pada Islam dalam konteks ayat ini. Maka rawatan kepada ketergesaan kita, kelemahan kita, kepelupaan kita, sifat-sifat lemah yang ada pada manusia ini yang memang Allah packagekan, kerana seumpama seorang bapa yang kaya tadi yang sengaja membantu anaknya sedikit demi sedikit supaya anak tu datang jumpa dengan dia selalu. Maka demikian juga konteks kita hubungan dengan Allah. Walillahil mathalul a'la, kata Muhammad Mutawalli Sya'rawi yang tafsirnya, imam tafsir yang terkemuka di Mesir ini. Maka Allah memberi kepada kita sesuatu nikmat itu kadang-kadang mengikut tahap-tahapannya. Ada pelupaannya, kepelupaannya, ada kelemahannya, ada ketergesaannya, ada keributannya, keluh kesahnya. Maka ini sifat-sifat yang package dari manusia. Macam mana alim, macam mana hebat, macam mana tinggi orang manusia ini pun, tapi dia tetap ada kelemahan ni tuan-tuan. Kerana dengan kelemahan ini, dia akan merasakan lama ta'al insanu ra'sahu. Barulah dia rasa dia, aku lemah, aku sebenarnya aku buat macam-macam hebat, SOP macam ni, tapi tembus juga, orang yang ambil kesempatan juga pada aku. Macam mana nak buat ni? Jadi barulah kita rasa adanya Tuhan, adanya Allah yang mencatur. Tak apalah diriku, fulan, lapang dada lah, kau nak macam mana, kau doa yang terbaik. Orang ni engkau juga, pencuri, pekerjaan kau curi juga di engkau. Macam mana adalah kafarah pada dosa-dosa engkau. Tuan-tuan ni mulia kasihan. Saya kenal seorang usahawan terkemuka, tuan. Beliau ni mempunyai perniagaan berasaskan minyak. Banyak syarikat petrol-stationnya. Allah beri kekayaan kepadanya. Tapi orang ni orang masjid. Kalau bulan puasa, tak ada musim PKP ni, jamuan penajaan masjidnya banyak, tak beritahu pada orang pun tuan-tuan. Kalau di masjid tak cukup, apa yang tak cukup, insya-Allah dia cukupkan. Baik orangnya, orang saleh. Saya bertanya pada beliau, tuan, macam mana tuan berniaga ni? Macam mana prinsip berniaga tuan ni? Macam mana masuk duit satu hari bukan dikira sales per day, dikira sales per minute. Yalah, kalau petrol station pagi petang siang malam buka tuan-tuan, pada hari senang minyak mahal satu masa dulu. Beliau kata kepada saya, Ustaz, niaga ni kena lapang dah ada. Sebab kita meyakini ada akhirat. Allah, Datuk, cuba cerita Datuk, macam mana lapang dada tu? Mudah-mudahan boleh saya kongsi-kongsi dengan sahabat-sahabat keliling. Ustaz bayangkan, saya buka petrol station, nanti bila anak-anak habis SPM, ayah ibunya orang masjid datang jumpa, kata, Datuk, anak tak ada kerja, minta kerja tak dapat, boleh tak kerja tempat Datuk? Boleh. Bekerjalah dekat petrol station. Waktu shiftnya bila? Kadang-kadang kena waktu malam, ikut shift bekerja lah. Maka kerjanya daripada pukul, katalah pukul 12 malam ke 4 pagi, contoh. Maka nanti pada waktu itu kita tetapkanlah lelaki dengan lelaki, perempuan tak boleh lah. Kalau ada perempuan lelaki pun mesti ada yang ketiga, lelaki, untuk mengelakkan. Itu cara beliau kendalikan bisnes. Orang baik. Maka tuan-tuan dimuliakan Allah sekalian, biasanya saya tahu sales per minit dan saya tengoklah per hour pencapaian, tapi saya tengok selalu pada waktu malam mengecewakan penjualan. Padahal stesen tu terletak di tengah-tengah bandar, ramai pelancong, malam-malam orang pergi beli kabel telefon dan sebagainya. Tapi heran, kenapa sales dia jatuh ya? Tuan-tuan dimuliakan Allah sekalian, bila kita tengok dekat sistem, key in sistem yang key in tu dekat apa yang boleh kita baca, report sales generated, GRL nya ke apa ke kita baca, ledger, journal kita baca tengok. Kenapa banyak sangat jual kacang ni? Kacang RM1, RM1. Kenapa banyak kacang? Tak ada pula banyak macam ni pembekalan hantar kacang. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Akhirnya Datuk yang mulia ni pun orang businessman yang baik ni tuan-tuan, tengoklah, zoom in lah. Saya tak nak zoom in apa Ustaz, CCTV tu orang perempuan kan, walaupun bayar anak-anak kita, tapi kita pun tak nak tengok dia dekat. Tapi bila berlaku, akhirnya kita pun terpaksa check CCTV, tengok. Rupanya budak-budak bijak pada hari ni, Ustaz, kata Datuk ni lah yang punya banyak petrol station di satu tempat ni tuan-tuan ni. Tahu tak berlaku? Ni anak orang masjid ni. Yalah, iman tak diwarisi. Nanti bila dia scan, orang beli kabel telefon, contohnya harga RM30, RM29.90. Orang tu tak nak receipt. Biasanya kalau kita beli, kita ambil receipt lah tuan-tuan. Dengan receipt ni boleh mengelakkan pemilik kedai daripada dianiaya oleh yang punch in sistem tu, yang scan tu. Semua orang tahu benda ni. Maka bila orang tak ambil receipt, maka anak perempuan ni dia akan scan dekat tangan dia, print siap-siap barcode nilai kacang itu daripada
online, letak kat jari dia ni, kat cincin dia ke apa, kat tangan dia ke, orang tu tak perasan. Bila tiba waktu scan tu, dia scan kacang yang harga RM1 tu, maka nilai kabel telefon RM29 tu RM28.90. Ahlan wa sahlan wa jalan, masuk dengan kocik dia lah. Itu yang saya jatuh. Jadi kacang berlambak-lambak. Macam mana kacang boleh jadi banyak orang beli waktu malam? Akhirnya Datuk ni pun tengok, tanya budak ni. Tak nak mengaku. Kalaulah saya bawa benda ni kepada bapak dia, Ustaz, bapak dia orang masjid tu, bapak dia sedih kan, tentulah mungkin saya belum putus dah hubungan silaturahim dengan saya kata Datuk ni. Itu yang paling parah, yang saya takut. Akhirnya saya cakap pada budak tu, baik beginilah nak, tak apalah kamu cari kerja tempat lain kerana saya nak buktikan benda ni susah, Ustaz. Nak apa, kena bawa pergi ke mahkamah, kena buat report polis, kena itu, kena ini. Akhirnya kalau tangkap pun orang kita juga, Ustaz, berapa sen dapat tangkap? Yalah RM29 kali dengan 10, RM200, RM300 kali 10 hari tu kan RM3,000 lah, Ustaz. Tak berbaloi lah, Ustaz, kerja banyak lah, Ustaz. Saya cuma tashkil budak-budak ni, berkata kepadanya, nak, jangan buat macam ni tak apalah, lepas-lepas jangan buat nak. Kau lepas ni masuk universiti, keberkatan tu penting. Tak ada guna kau ambil duit pakcik. Kau nak beli telefon, cakap dengan pakcik dia bagi kau duit. Lepas ni kau nipu dia, kau macam ni, buat apa nak? Kadang-kadang isteri saya lah yang marah, Ustaz. Lihat anak-anak orang Islam kita ni, tuan-tuan, ni saja cerita, tuan-tuan ni ambil pengajaran, ambil pengalaman. Itu sebab kadang-kadang orang kita ni tak nak berniaga, kerana berniaga ni pening kepala, tuan-tuan. Banyak masalah, nak urusan orang ni macam-macam hilah, macam-macam benda dia boleh buat. Jadi tuan-tuan dan hati dan dikasuskan, penipuan berlaku ni, tapi bagi orang beriman, dia yakin ada akhirat. Tak apalah, Ustaz, lebih kurang lah, Ustaz, nak buat macam mana? Kerana kalau kita pergi lebih lanjut pun, sama ada budak ni kena tangkap, bapaknya sedih, kita putus hubungan persaudaraan dengan bapak dia, alamak, Ustaz, orang masjid, Ustaz, sedih. Tak apalah, Ustaz, cakap baik, lapang dada. Tuan-tuan, lapang dada, tuan-tuan. Ya Allah Rabbi, Masya Allah, Tabaraka wa Ta'ala, La ilaha illallah, Astaghfirullah, Masya Allah, Tabaraka wa Ta'ala. Jadi ini adalah sifat orang beriman, kerana dia tahu ada akhirat. Apa yang tak selesai kat sini, pasti carry forward pada akhirat. Akhirat besok sama ada kau dapat bahagian pahala dia, ataupun kau ampunkan dia bagi kau sekali lagi ganjaran di sisi Allah SWT. Ya, jadi inilah dia sifat manusia, dia nak segera, nak cepat. Padahal dalam cepatnya itu boleh menghancurkan dia, tapi dia tak peduli. Kan itu dalam patah Arab mengatakan, fita'ani salama, fa fita'ani salama, wa fil ajalatin nadama. Tergesa-gesa itu akan menyebabkan penyesalan. Berhati-hati dan teliti itu maknanya berhati-hati, tak ni makna berhemah, berhati-hati, ada keselamatan padanya. Ada seorang sahabat Nabi namanya Zaidul Khair, tuan-tuan. Asal usulnya namanya Zaidul Khail, Zaid al-Khail. Khail ni makna kuda. Dia dipanggil dengan Zaidul Khail kerana kecepatannya, ketangkasannya, kepemimpinan yang ada padanya. Zaidul Khair, Khail, khayalam, Zaid kuda. Bila dia masuk Islam, Nabi menukar namanya menjadi Zaidul Khair. Zaidul Khair, khair maknanya baik. Maka Nabi berkata kepadanya, wahai Zaid, ma wusifa li rajulun qattu illa wa ra'aituhu duna ma wusifa bihi illa anta ya Zaid. Tak pernah, wahai Zaid, dalam hidup ini aku mendengar orang cerita tentang seseorang, bila aku temui orang itu, aku dapati kurang daripada yang orang describekan tentangnya. Biasa kalau orang cerita pada kita tentang seorang hebat, orang tu begitu begini, kita jumpa, kita dapati, ialah hebatlah, tapi taklah sehebat yang diceritakan itu. Ada kekurangan padanya. Tapi engkau ni Zaid, orang cerita pada aku tentang kau, aku jumpa dengan kau, aku dapati engkau lebih hebat daripada yang orang ceritakan. Ya, Zaid ni sahabat Nabi yang sangat soleh, orang baik, sahabat Nabi semuanya hebat-hebat. Maka Nabi memberitahu kepadanya, wahai Zaid, sungguhnya pada engkau ni ada dua sifat yang Allah sayang, wahai Zaid. Zaid pun jawab, wahai Rasulullah, syukur pada Allah yang telah menjadikan pada saya dua sifat yang Allah dan Rasulnya suka. Cubalah Rasulullah beritahu pada saya, apakah sifat yang Allah suka pada saya, wahai Rasulullah. Sahabat yang tengah tawaduknya bertanya kepada Rasulullah, seolah-olah dia tidak tahu kualiti yang daripadanya, padahal tentu dia tahu. Maka Rasulullah menjawab, fika al-hilmu wa ta'ni. Wahai Zaid, aku mengelarmu dengan Zaid yang kebaikan banyak padanya, kerana Allah cinta padamu, malaikat cinta padamu, dan aku pun cinta padamu. Apa dia Zaid? Kerana engkau ini seorang yang sangat lemah lembut, dan yang kedua, engkau ini seorang yang berhati-hati. Engkau tidak tergesa-gesa. Ya, engkau tidak tergesa-gesa.
Jadi kita orang beriman jangan tergesa-gesa tuan-tuan buat keputusan, berfikir, bertindak, letak di kita dan situasi itu, bermesyuarat dengan orang. Ada kedai yang hebat yang saya pergi ziarah, kedai orang Islam. Saya promote kedai ni tuan-tuan. Tinggal lagi kedai ni tidak ada di kami di sebelah pantai barat. Mudah-mudahan nanti tuannya bukalah di pantai barat. Kita bagi sokongan kepada orang Islam tuan-tuan ni. Kedai Sabasun di Terengganu. Orang Terengganu berbangga mempunyai orang Islam yang punya gigih, kegigihan semangat luar biasa seperti ini. Saya bertanya kepada tuan pemiliknya, tuan, macam mana tuan berjaya dalam perniagaan ni? Hidupnya serba sederhana walaupun kekayaannya Masya Allah limpah ruah. Tidak menunjuk pada orang. Allah berkati mudah-mudahan. Beliau berkata kepada saya, Ustaz, saya setiap apa yang sampai kepada staff saya, ada manager in charge on duty pada hari bertugas itu, saya akan take serious, tindakan yang serius. Katalah seorang report sampai kepada pekerja saya di kaunter, kata tadi seorang pakcik jatuh. Kenapa jatuh? Lantai situ licin ke? Kenapa licin? Boleh tak kita bagi esok supaya tak ramai orang jatuh? Takkan kau nak tunggu lagi setengah bulan, nanti ada 30 orang jatuh kat situ. Setiap hari kena ada discussion dengan staff dan ambil peduli apa orang kata. Jangan buat tak tahu. Tuan-tuan yang mulia Allah sekalian. Jadi ini sifat yang mulia yang menyebabkan dia berjaya dalam perniagaannya. Ada beberapa cawangan Masya Allah di Terengganu. Allah berkati, mudah-mudahan kita seronok menumpang melihat kejayaan orang Islam yang punya ketegaran semangat seperti itu berniaga. Ya, tuan-tuan yang mulia Allah sekalian. Jadi amalkan sifat bermesyuarat Ustaz. Apa saja orang cakap, ambil berat. Jangan pandang remeh. Mungkin ada daripada 10 pandangan itu satu tak boleh nak kita ambil, jalankan, mungkin tak berapa munasabah, tapi jangan kecilkan hati orang. Allahu Akbar, Masya Allah, Tabaraka wa Ta'ala. Subhanallah. Ini cerita-cerita orang beriman ni kena banyak kena tuan-tuan. Orang Islam yang berjaya. Janganlah kita cerita tentang orang Islam yang miskin, yang hidup merempat, yang tak ada tandas di rumahnya banyak sangat. Kita cerita seperti itu seolah-olah macam orang Islam ni remeh sangat tuan-tuan. Ramai orang Islam yang hebat. Jadi dalam Islam pun dilarang kita, diharam kita untuk membuka aib orang, menceritakan tentang orang. Dan mungkin di sebaliknya ada matlamat tertentu yang kita pun tidak pasti. Ya, mungkin siaran-siaran TV yang berkenaan menunjukkan imej orang Islam yang lemah seperti itu. Tak perlu lagi, tak wajar lagi disebarkanlah tuan-tuan. Tak wajar lagi, berhentikanlah tuan-tuan. Buatlah program lain yang lebih manfaat. Ya, madailah pusat zakat, ada organisasi-organisasi seperti yayasan yang boleh take care kesusahan orang seperti itu, supaya kita elakkan fitnah terhadap orang Islam. So orang Islam ni pemalas sangat ke tuan-tuan yang mulia Allah sekalian. Jadi dalam apa ayat yang kita bincangkan kat sini tentang sifat orang beriman, mereka menjauhi perkara-perkara itu kerana ada Allah. Wa tarjuna minallahi ma la yarjun. Allah kata, kamu mengharapkan kepada Allah apa yang tidak diharapkan oleh orang yang tidak beriman. Orang tak beriman kalau dia sakit je, itu saja, dia tak ada apa-apa dah. Dia mencuba untuk merawat sebaik mungkin dan dia akan spend duit untuk, memanglah kita buat begitu, tapi kita dalam apa kita alami, yakin Allah adalah hikmah di sebalik apa berlaku ni. Ya, para ulama bincangkan, kalau orang mati syahid itu sama tak pahalanya dengan orang mati penyakit-penyakit ta'un, wabak dan sebagainya. Sebagai contohnya orang kena AIDS di luar bidang kuasanya, dia pergi ke hospital, na'udzubillah tuan-tuan ya, dapat penerimaan darah, tiba-tiba darah orang AIDS contohnya, seperti yang pernah berlaku sebelum ini. Kita pernah dengar kes ini tuan-tuan. Allah selamatkan kita daripada musibah seperti ini tuan-tuan ya. Itu sebab saya galakkan tuan-tuan, tiap-tiap keluar tolong jangan lupa doa. A'udzubillahi an adilla au udal au azilla au uzal au azlima au udlam au ajhal au yujhal alayya. A'udzubillahi an adilla au udal au azilla au uzal au azlima au udlam au ajhal au yujhal alayya. Ya Allah, ya Tuhanku, aku mohon perlindungan kepadamu dari sesat atau disesatkan, tergelincir, digelincirkan, menzalimi orang atau dizalimi mereka, dianiaya orang ataupun menganiaya orang tanpa disedari. Tiba-tiba seorang tak aniaya, bacalah doa ni bila keluar rumah tuan. Tambahan pada zaman wabak melanda sekarang ni, baca doa ni, tolong jangan lupa. Ajar anak-anak kita untuk hafal, bagi hadiah kalau dia dapat hafal doa ni tuan-tuan dimuliakan Allah sekalian. Jadi dalam ayat ini menceritakan tentang sifat manusia, dia tergesa-gesa dan manusia ni suka minta satu benda itu, minta keburukan, kebaikan, kerana manusia itu sifatnya tergesa-gesa meminta keburukan macam juga diminta kebaikan. Itu sebab tuan-tuan dalam Islam ni dilarang tegas untuk kita mendoakan kecelakaan kepada anak isteri kita, keluarga kita, harta benda kita. La tad'u ala anfusikum wa la tad'u ala amwalikum wa la tad'u ala auladikum. Jangan doa keburukan ke atas diri kamu, keluarga kamu ataupun kenderaan kamu, contohnya harta-harta milik kamu. Sebagai contoh berlaku pada satu kes di Yaman tuan-tuan, seorang ulama bercerita ya.
Dia marah sangat dekat anak dia. Anak ni seorang yang budak-budak muda, kadang-kadang tak dengar kata, suka berpelesiran, buang masa melangut dan sebagainya. Si ayah ni nak uzubillah tuan ni, jangan berlaku ya. Dia kata pada anaknya, kau kalau teruk pakai macam ni, satu masa besok mu dia langgar lori tau. La ilaha illallah Rasulullah. Dia doa anak dia di langgar lori, la ilaha illallah Rasulullah. Afanallah wa iyyakum. Allah selamatkan saya dan tuan-tuan daripada musibah ni. Kata-kata yang tak ditapis. Maka anak itu pun lama sebab itu anak tu ubah jadi baik. Dia tidak lagi berpelesiran, sekarang dia bertukar, ikut kuliah ustaz-ustaz, bawa kereta untuk ustaz-ustaz di Yaman ni, hadir ke kuliah-kuliah, jadi orang baik. Puasa sunatnya, ayahnya pun dah terlupa doa kecelakaan yang pernah diungkapkan kepada si anak, kerana tak sabar punya cerita ni tuan-tuan. Akhirnya satu hari dia menemani gurunya pergi ke satu program, kereta gurunya rosak. Dia kata pada gurunya, guru stay dalam kereta, saya betulkan kereta. Dia betulkan kereta tuan, dia duduk depan kereta, betulkan kereta, datang lori langgar, hentam, meninggal dunia dia tuan di tempat kejadian. Maka jenazahnya pun diuruskan oleh keluarga pun sedih, ibunya, adik-beradiknya. Maka si ayah pun berkata, ayah minta maaf nak, sebenarnya yang abang kamu ni mati kerana doa ayah juga. Kenapa? Dulu masa dia menyeleweng, dia merewang, dia tak dengar cakap ayah cakap kau ni besok mati di langgar lori. Ayah marah sangat pada dia. La ilaha illallah. Maka doa itu dimakbulkan oleh Allah. Jadi jangan doa keburukan, jangan tergesa-gesa. Ya, maka tuan-tuan, tukarlah skrip kata-kata kita kepada benda yang baik. Dan bulan Ramadan penuh keberkatan. Anak kita sebagai contohnya kurang nak membaca, kita bagi kerja pun buat sambil lewa. Cakap pada dia, nak, ayah tahulah kau ni seorang usahawan hebat akan datang. Lagi 20 tahun besok akan muncul seorang usahawan hebat, keluar zakat terbanyak di daerah ini. Tapi belum masanya nak, buatlah matematik dulu. Kalau kau tak pandai matematik, macam mana kau nak jadi usahawan? Cakap pada dia kata-kata yang kita terbalikkan tuan-tuan. The magic of positive thinking tuan-tuan ni. Kalau dulu orang berkata, tengok, kalau kau malas belajar, besok kau potong rumput macam tu. Zaman sekarang tak sesuai kata macam tu tuan-tuan. Doakan kebaikan untuk anak kita tuan-tuan. Kata kepada dia, nak, kalau kau belajar sesungguh, kau nampak orang susah potong rumput, bawa lori sampah, itu kerja mulia nak. Tapi ayah doakan, besok kau jadi bos, kau jadi menteri, kau jadi orang baik, kau akan perbaiki kehidupan mereka. Ni tuan-tuan, kata yang baik. Kita mahu macam mana pun, tolong jangan terlepas daripada diri kita, melainkan kata-kata yang baik-baik. Itu sebab tuan-tuan ni mulia kasihan, saya pernah ajar tuan-tuan, dalam apa jua kata-kata kita, mintalah pada Allah bimbingan. Kerana kita lemah tuan-tuan. Ayat-ayat ini cerita kita lemah. Ajul, daif, halu', nasiya, pelupa. Ya, jadi sifat ini memang built-in dalam diri kita. Pembohong lah kalau seorang tu kata tak dia perfect, dia tak ada sifat-sifat ni. Mana boleh, mesti ada punya. Jadi tuan minta ilham pada Allah selalu. Allahumma alhimni rusydi wa a'idhni min syarri nafsi. Allahumma alhimni rusydi wa a'idhni min syarri nafsi. Allahumma alhimni rusydi wa a'idhni min syarri nafsi. Ya Allah, ya Tuhan, ilhamkan aku petunjuk dan selamatkan aku daripada kelemahan diri aku sendiri. Banyak kelemahan kita tuan-tuan. Jadi kelemahan itu dijadikan oleh Allah pada kita untuk kita sedar kita ada Tuhan untuk mengadu. Macam si anak tadi, yang ayah yang sengaja tak bagi pada dia wang melimpah ruah dengan harapan dia selalu datang jumpa ayah, update, jumpa, telefon, berbual, bersembang. Kalau tidak, hilang gaib dia tuan-tuan. Jadi setakat ni saya dulu kuliah kita petang ni, apa yang mampu saya ulang daripada kuliah pagi tadi. Mungkin ada perbezaan daripada fakta-fakta yang saya kemukakan, saya mohon ampun, maaf. Saya baik semuanya daripada Allah tuan. Mari sama kita pertingkatkan ibadah kita, komitmen ibadah kita pada hari terakhir Ramadan ni. Para ulama yang terdahulu 6 bulan sebelum datangnya Ramadan mereka berdoa agar dapat jadi ahli Ramadan. 6 bulan sebelum Ramadan mereka berdoa agar diterima ibadah mereka sepanjang Ramadan. Jangan lupa tuan-tuan, mudah-mudahan Allah beri pada kita kesempatan untuk membaca Al-Quran. Bagi ibu-ibu, bagi orang sakit yang tak mampu nak mengkhatam Quran, bacalah surah-surah pilihan. Surah Al-Mulk ada, As-Sajdah ada, Nabi baca selalu, Az-Zumar, surah Al-Baqarah baca akan menyebabkan syaitan jauh daripada rumah kita, selamat daripada sihir. Mengambilnya adalah keberkatan, akhzaha barakah wa tarka hasra wa la tastati' al-wad. Macam-macam rasa pun cubalah tuan-tuan, cuba. Tak boleh baca, ambil YouTube, buka, dengar mana-mana karya yang kita suka. Sekurang-kurangnya ada hati kita mendengar bacaan Quran tuan ya. Kita tak boleh khatam Quran, tapi jangan abaikan, bacalah juz amma. Bacalah surah-surah yang Nabi gemar untuk baca, macam surah Bani Israel, surah Isra yang sedang kita baca ni, surah Zumar. Tak pernah Nabi meninggalkannya waktu malam, seperti diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha dalam hadis Sahih Ahmad yang telah kita bincangkan berkali-kali.
Cuba tuan-tuan, ma la yudraku kullu la yutraku jullu. Tak boleh buat semua, buatlah mana yang mampu, ya. Jadi setakat ini saja dulu. Segala baik semuanya daripada Allah. Terima kasih Ismi yang mengucapkan hari guru pada saya ini. Terima kasih, wacik-wacik doa yang baik untuk anak, ya, Intan Suraya. Dan terima kasih kepada Zazan Travel sekali lagi kerana penajaan kuliah kita pada petang ni, penganjuran kuliah ni. InsyaAllah satu masa nanti kita akan online live di Facebook Zazan Travel, boleh tuan-tuan, tuan-tuan like dan follow Zazan Travel Facebook dan juga Instagram, dan Telaga Biru jangan lupa. Jadi tafsir Ibn Kathir ni, setiap pembelian tuan-tuan bersama dengan tafsir Munir, bukan saja tafsir Munir, melainkan tafsir Ibn Kathir yang tuan-tuan beli, tuan-tuan terlibat dalam pendermaan kami. Kami nak hantar minggu depan ni sejumlah wang ke guru kami Syekh Quraim Raji untuk dihantar kepada keperluan orang Islam yang ada di Syria. Pada hari ini kami hantar direct kepada guru kami Syekh Quraim Raji, tuan-tuan, ya. Sekali yang tuan-tuan hantar itu, tuan-tuan beli kitab ini, kami derma 100-150 untuk diberikan hadiah kepada orang-orang di Syria pada hari ini. Dan bagi saya beritahu tuan-tuan, apa yang telah diperuntukkan ni, satu sen pun kami tidak ambil. Semuanya pergi kepada keperluan orang Syria di sana. Alhamdulillah, saya ada kerja saya sendiri, saya tak perlu ambil apa-apa teks daripada pendapatan yang telah diperuntukkan untuk Syria ini, kerana ini tanggungjawab kita. Dan orang Arab berkata, la syukra alal wajib. Tak perlulah ucapkan terima kasih, kerana itu memang kewajipan untuk buat. Syria adalah sebahagian daripada kita, itu bumi Syam. Orang-orang Syria, orang Arab Syria adalah saudara kita, adik-beradik kita, macam ibu kita, adik kita, saudara mara kita juga. Mereka orang Islam, akidah sama macam kita, Ahlussunnah. Ya, jadi terima kasih atas sokongan tuan-tuan, derma tuan-tuan kepada Syria. InsyaAllah minggu hadapan ni, minggu terakhir sebelum raya, kami akan hantarkan wang yang tuan-tuan telah derma dan tuan-tuan beli kitab Tafsir Munir ini. Setiap beli tuan-tuan dan juga Tafsir Ibn Katsir ada peruntukan untuk derma ke Syria. Mudah-mudahan segala yang dermakan itu diterima oleh Allah dan sebaik-baiknya. Antara tanda keimanan kita ni sempurna, tuan-tuan, ada kemanisannya, kita seronok melihat orang Islam gembira. Idkhalul surur fi qulubil mu'min, memasukkan rasa kegembiraan pada hati orang beriman. Apatah lagi kalau orang beriman itu pada kesusahan seperti saudara-saudara Islam kita di Syria. Baik, setakat ini saja dulu. Wallahu alam, sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Wa li jami' masyayikhina wa li jami' ashabil huquq alaina wa li jami'il mu'minina wal mu'minat al muslimina wal muslimatil ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma innaka afuwun karimun tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma la tad'a lana fi maqamina hadha dhanban illa ghafartah wa la maridan illa shafaitah wa la hamman illa farajtah wa la daynan illa qadaitah wa la musibatan illa nafastah wa la hajatan min hawaij dunya wal akhirah ya laka ridha wa lana fiha salah illa adaitah wa qadaitah wa yassartah ya rabbal alamin. Ya Allah, ya Tuhan kami, yang ada seorang pun yang hadir dalam majlis ilmu pada petang ini, yang memiliki aib yang Engkau sempurnakan aibnya, Engkau tutup aibnya, yang miskin yang Engkau kayakan, yang sakit yang Engkau sembuhkan, yang akan musafir yang Engkau selamat pergi dan baliknya, yang belum berkahwin yang Engkau kurniakan untuknya pasangan yang salih atau salihah, akan bahagiakan dunia akhiratnya, yang belum memiliki anak yang Engkau kurniakan untuknya anak yang salih atau salihah, yang akan bahagiakan menjadi legasi jariah kebaikan, doakan untuknya sebab kematiannya. Allah, ya Allah, ya Tuhan kami, kasihannya kami, pandang kami ihsanmu, belasmu, rahmatmu, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, sungguhnya Engkau menjanjikan untuk penerimaan doa kami pada bulan Ramadan penuh barakah ini. Terimalah doa kami. Anda Engkau memenuhi hajat setiap kami, maka tidak akan mengurangkan sedikit pun daripada pemilikan-Mu yang maha luas, ya Allah. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minaz zalimin. Allahumma ajurna fi musibatina wa akhlif lana khairan minha. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Allahumma alhimna rujana wa a'idna min syarri anfusina. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين تقبل الله منا ومنكم. Macam mana nak beli kitab ini, Ummul Al-Fatih? Tadi ada Saifuddin Osman masuk maklumkan bagaimana nak beli. Dan mungkin boleh lihat ke buktik Telaga Biru, pergi www.telagabiru.net online ataupun pergi pada Go Book. Maka nanti tuan-tuan order online, kami akan hantar ke rumah. Cuma maklumlah dalam suasana PKP pada ini, kami juga buat penghantaran di samping syarikat penghantaran lain. Kadang-kadang ada penghantaran yang terlambat, kami minta maaf pada tuan-tuan kerana difahamkan semua syarikat penghantaran mengalami keadaan ini.
Okey, jadi tuan-tuan, jika tuan-tuan minat, tuan-tuan boleh pergi ke www.telaguru.net kemudian beli secara online. Ataupun tadi di atas saya nampak Zahazan Travel pun ada mempromotkan juga, ada boleh tolong hantarkan bahan tuan-tuan. Zahazan Travel Jadi Ustaz Faiz, kalau ada kat sini, Ustaz Faiz tolong lihat macam mana boleh bantu Saifuddin Osman, Haji Iqbal, tolong bantu lihat macam mana boleh membantu sahabat kita nak beli buku ni tadi. Ya, bagaimana nak menyumbang Ustaz, menyumbang kepada Syria ke? Menyumbang kepada Syria. Okey, nanti bagi saya nombor telefon personal siapa yang nak menyumbang kepada Syria, bagi nombor telefon personal kat sini atau PM pada saya. Nanti saya akan pastikan wang tersebut hantar dan kami akan update kepada tuan-tuan Safi sedikit, besok saya ditanyalah Ustaz. Besok saya pukul 6.30 esok. Siapa ada kesempatan boleh saksikan, tanyalah Ustaz pagi esok Tajuk Meraih 2/3 malam. Esok saya ada di TV3 jam 6.30 pagi. Tanyalah Ustaz Dari Singapura boleh ada ke Fizo Hafiz? Boleh. Fizo Hafiz kami boleh hantar ke Singapura. Nanti boleh berhubung dengan Ustaz Faiz ke ataupun Saifuddin Osman yang ada dalam link ni. Saifuddin Osman dan juga Ustaz Faiz, tolong masukkan nombor telefon anda kat sini. Ni Ustaz Faiz ada 019 252 5366 252 5366 Jadi boleh berhubung dengan Ustaz Faiz. Terima kasih Ustaz Faiz CEO Zahazan Travel. Kalau nak pergi umrah, nak pergi haji, nak pergi ke Balkan, Baitul Maqdis, nak pergi ke mana tempat dalam dunia, ke Kundasang ke, insyaAllah kita boleh buat trip ke sana, ke New Zealand ke. Okay, Syafiq Murad nak menyumbang. Nanti Ustaz Faiz tolong dapatkan nombor telefon semua, bantu saya. Ni Fizo Hafiz, nombor telefon. Okay, boleh berurusan dengan Ustaz Faiz dan boleh tolong bagi nombor telefon kat sini Yang penting segala derma tuan-tuan itu kesemuanya kami akan hantar. Tak ada satu sen pun saya akan charge admin fee, tak ada tuan-tuan, semua saya hantar. Kerana guru saya Syekh Quran Majid menyatakan kerana orang Islam kat sana amat perlukan sokongan daripada tuan-tuan. Baik, terima kasih Ustaz Faiz, terima kasih Fauzia Ismail, terima kasih Nur Fatihah, Haji Hafizah, Zamzuri Ma'amin, Eta Arifin. New Zealand, insyaAllah kita pergi New Zealand nanti. Kita pergi dalam travel Ustaz Faiz nanti ready kita akan buat live di Facebook dan travel sekali. Furada ada ke Ustaz? Ada, insyaAllah ada. Zulhusni boleh hubung dengan Ustaz Faiz, insyaAllah. Nak pergi Balkan dengan Ustaz Travel, ya boleh pergi dengan Zahazan Travel, insyaAllah. Semua tempat nak pergi, insyaAllah. Zaliha, insyaAllah Ustaz PM saya nak bagi sumbangan, dia baik, insyaAllah. Ustaz Faiz, tolong saya Ustaz Faiz. Jaria Ahmad, Aisyah Mai, baik, terima kasih. Baik, boleh terus masukkan nombor telefon, nanti Ustaz Faiz pick up ataupun Saifuddin Osman tolong saya. Terima kasih Umar Muhammad Rizal Baru Anissa Muhammad, Nur Malam Ahmad, Fauzia Ismail, Muhammad Yusuf Abdul Rahman, Aini Zainul, baik, Ali Sobo. Terima kasih semua, barakallahu fikum. Hingga bertemu lagi pada hari esok dalam Tanyalah Ustaz pukul 6.30 pagi dan sesi tafsir Quran kita pada waktu petang jam 5 petang Terima kasih, setakat ini saja dulu. Terima kasih Fidu Hafiz, nanti boleh ikut Zahazan Travel Baik, setakat ini saja dulu. Wallahu a'lam, sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasahbihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muhammad Yusuf, insyaAllah boleh musafir dengan kami. Zainal Fadil, saya nak pergi 3 orang ke Masjid Aqsa dengan Ustaz. Ahlan wa sahlan Zainal, nanti boleh bagi nombor telefon Baik. Ustaz tanya, Ustaz esok ada live di Facebook? Tak ada. Itu eksklusif untuk Tanyalah Ustaz punya Facebook saja, bukan Facebook saya Petang pukul 5 macam biasa kita akan ada kuliah tafsir Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat buka puasa. Kenang saya dalam doa tuan-tuan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.